Assalamualaikum semua murid-murid. Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat sejahtera dan baik-baik sahaja di rumah masing-masing. Jadi, pada hari ini, cikgu juga harap semua murid bersedia untuk aktiviti Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Tengku Intan Syafinas bagi sesi 2021. Tajuk kita pada hari ini ialah Pantun Pewaris Budaya. Agenda kita pada hari ini ialah agenda yang pertama, kita akan belajar apa itu definisi pantun. Yang kedua ialah kita akan belajar jenis-jenis pantun. Perkara ketiga ialah kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk pantun. Perkara keempat ialah ciri-ciri pantun. Dan perkara terakhir kita akan belajar untuk melafazkan pantun. Jadi semua dah bersedia? Jom kita belajar sama-sama. Perkara pertama yang kita akan belajar hari ini ialah definisi, iaitu maksud dan sejarah pantun. Nak tahu tak apa itu definisi dan sejarah pantun? Jadi, pantun merupakan sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu yang wujud sejak zaman berzaman lagi. Menurut sejarah, pantun wujud sejak zaman masyarakat Melayu tidak tahu membaca dan menulis lagi. Di sini dapat dilihat bahawa pantun ini telah lama wujud dalam masyarakat Melayu. Jadi, pantun juga dicipta sebagai suatu bentuk pengucapan untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang atau untuk menyampaikan tentang sesuatu perkara. Di sini, pantun akan dilafazkan ataupun diucapkan oleh seseorang untuk menyampaikan apa yang difikirkan ataupun untuk menyampaikan perasaannya terhadap seseorang ataupun untuk menyampaikan tentang sesuatu perkara. Pantun juga diucapkan dengan tujuan menyindir, berjenaka dan memberi nasihat serta sekadar berhibur sahaja. Jadi, di sini terdapat beberapa jenis dan bentuk pantun yang akan kita belajar pada slide yang seterusnya. Jenis-jenis pantun Melayu. Pantun Melayu terbahagi kepada 6 jenis pantun yang utama, iaitu yang pertama, pantun 2 kerat, iaitu yang mempunyai 2 baris sahaja. Pantun 4 kerat, pantun 6 kerat, pantun 8 kerat, pantun 10 kerat, dan yang terakhir, iaitu yang keenam, pantun 12 kerat. Kerat ini bermaksud jumlah baris yang terdapat dalam setiap pantun. Dapat dilihat juga di sini, pantun-pantun ini hanyalah terdiri daripada nombor yang genap sahaja, bermula daripada 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Terdapat beberapa bentuk pantun 4 kerat, iaitu yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka mempunyai unsur kejenakaan atau kelucuan, iaitu unsur lawak yang berfungsi semata-mata untuk hiburan. Pantun ini terhasil daripada gambaran keanehan dan keganjilan perlakuan orang di sekeliling penciptanya. Bentuk pantun yang kedua ialah pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak digunakan kanak-kanak ketika bermain atau ketika bergurau senda. Pantun ini hanya bersifat memberi hiburan atau saling usik dan mengusik. Yang ketiga ialah pantun teka-teki. Bagi pantun teka-teki pula, terdapat kelainan sifat dan peranannya yang tersendiri.
Tujuan penggunaan pantun teka-teki ialah untuk berseronok dengan menduga seseorang. Jadi kita akan bermain teka-teki. Jadi pantun teka-teki ini juga memerlukan jawapan yang merupakan alat untuk menggerakkan cara berfikir secara spontan atau membina kemahiran berfikir dengan cepat dan tepat. Bentuk pantun yang keempat pula ialah pantun bersuka-cita. Pantun bersukacita ini dicipta untuk bersukaria atau untuk tujuan berseronok. Contohnya, berbalas-balas pantun yang bertujuan untuk memberikan hiburan. Yang kelima ialah pantun berdukacita. Pantun berdukacita pula mempunyai tujuan yang bertentangan dengan pantun bersukacita. Isi pantun berdukacita ini menggambarkan perasaan sedih seseorang kerana ditinggalkan orang tersayang. Bentuk pantun yang keenam ialah pantun kiasan. Pantun kiasan merupakan jenis pantun peribahasa yang dikenali melalui penyampaian isinya dengan menggunakan peribahasa yang begitu jelas bentuk serta susunannya. Bagi pantun kias dan ibarat pula, sesuai dengan namanya, maka setiap isi yang disampaikan bersifat kiasan. Bagi pantun yang ketujuh pula ialah pantun budi. Pantun budi bertujuan menyatakan tentang amalan berbudi yang wajar diamalkan oleh orang Melayu. Pantun yang ke-8 pula ialah pantun nasihat. Pantun ini amat terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu. Tujuan pantun nasihat ini ialah untuk menyampaikan maksud dalam bentuk teguran atau nasihat. Pantun ini juga bertujuan untuk memberikan nasihat dan pengajaran kepada orang yang mendengarnya. Pantun yang ke-8 ialah pantun agama. Pantun agama ini mudah dikenali kerana isinya yang bersifat memberi nasihat dalam bentuk keagamaan. Pantun jenis ini memberi nasihat atau teguran untuk melakukan perbuatan yang baik. Seterusnya yang ke-10 bentuk pantun 4 kerat iaitu pantun kasih sayang. Pantun kasih sayang digunakan untuk menyampaikan perasaan cinta, kasih atau sayang dan pasangan kekasih atau suami dan isteri. Pantun yang ke-11 ialah pantun nasib. Pantun jenis ini biasanya digunakan oleh orang muda yang berdagang atau merantau. Isi yang cuba disampaikan tentang untung nasib ketika berdagang atau menggambarkan perasaan sedih tentang nasib yang dialami. Dan pantun yang terakhir iaitu yang ke-12 ialah pantun adat. Isi yang cuba disampaikan dalam pantun adat adalah lebih mendalam atau serius berbanding pantun-pantun lain. Hal ini kerana pantun ini membicarakan persoalan tentang adat yang berkaitan dengan norma-norma adat, peraturan atau undang-undang dan persoalan agama yang berkaitan dengan keesaan Allah dan balasan hari kemudian. Terdapat 12 bentuk pantun 4 kerat. Jadi, semua dah ingat? Oleh itu, cikgu akan ajarkan beberapa jenis pantun 4 kerat. Baiklah,
cikgu akan ajarkan pantun nasihat dan pantun kiasan. Cikgu akan melafazkan dahulu pantun nasihat dan kemudian pantun kiasan. Orang hulu memalu nobat, nobat dipalu kayu berangan. Fikir dahulu sebelum buat, kalau dibuat menyesal jangan. Itu merupakan cara untuk melafazkan pantun nasihat. Hal ini kerana terdapat nasihat yang ingin disampaikan di dalam pantun tersebut. Seterusnya, cikgu akan melafazkan pantun kiasan. Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Begitulah caranya untuk melafazkan pantun kiasan, iaitu menggunakan peribahasa ataupun unsur kiasan. Hai murid-murid. Okey, baik. Jadi kita akan sambung kepada slide yang seterusnya. Okey, jadi untuk slide ini kita akan mengenali apa itu pantun nasihat. Baik, pantun nasihat ialah pantun yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Biasanya memiliki pesan-pesan yang bijak dan tertumpu kepada kelakuan masyarakat. Pantun nasihat juga mengajak masyarakat melakukan kebaikan daripada maksud yang disampaikan. Baik, ini adalah contoh pantun nasihat. Di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi. Ingat manfaat, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Baik, jadi pantun nasihat ini bermaksud jika tidak belajar, diri sendiri yang akan rugi. Kita pergi kepada pantun kiasan. Okey. Pantun kiasan ialah sindiran kepada segelintir masyarakat yang mengamalkan sikap negatif. Okey, pantun kiasan juga adalah salah satu cara bagaimana untuk menegur sikap masyarakat negara kita. Okey, teguran yang dilakukan secara berhemah iaitu menggunakan kiasan. Okey, jadi maksud kiasan ni dilakukan teguran tu secara berkias ataupun tidak secara terus terang. Dia menggunakan kiasan. Jadi ini ialah contoh pantun kiasan. Dengar ya. Pokok terak tumbuh di bukit, belat berbanjar panjang ke hulu. Jangan diharap guruh di langit, kilat memancar, hujan tak lalu. Okey, jadi untuk pantun ini maksudnya jangan mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Okey, macam mana kita nak tahu maksud untuk pantun ni? Kita tengok di baris yang ketiga dan yang keempat. Ini adalah baris untuk maksud bagi setiap pantun. Baik, jadi maksudnya adalah jangan mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Okey, baik, seterusnya kita akan bergerak kepada ciri-ciri pantun. Okey, mari kita tengok ciri-ciri pantun. Terdapat 7 ciri-ciri pantun. Okey, yang pertama di bahagian tengah ini kita tengok. Okey, satu bait terdiri daripada 4 baris. Maksudnya satu rangkap pantun tu mempunyai 4 baris. Okey, yang kedua, setiap baris mempunyai 8 hingga 12 suku kata. Itu yang kedua. Yang ketiga, baris pertama dan baris kedua ialah pembayang. Seterusnya, baris ketiga dan baris keempat ialah maksud. Okey, seterusnya 5 akhir bagi pantun berpola ABAB dan AAAA. Okey, jadi seterusnya mulai dengan membuat isi dahulu. Ini maksudnya jika kita hendak membuat satu rangkap pantun, kita mestilah mencipta dahulu maksud
ataupun isi pantun tersebut, barulah kita sambungkan dengan dua baris di bahagian atas, iaitu pembayang. Okey, jadi seterusnya yang terakhir. Semua bentuk pantun mempunyai pembayang dan maksud. Okey, baik. Okey, seterusnya kita akan bergerak kepada perincian pantun. Kenapa cakap perincian pantun? Okey, ada satu contoh pantun dalam ni yang cikgu gunakan sebagai contoh. Kita akan lihat dahulu. Okey, jadi untuk perincian yang pertama, kita akan lihat kepada rima akhir untuk pantun ini. Okey, jadi rima akhir untuk pantun ini kita lihat. Okey, yang pertama A. Baris yang kedua B. Baris yang ketiga A. Dan baris yang keempat B. Okey, ini adalah rima akhir bagi pantun. Jadi tadi untuk slide sebelum tadi ada dua jenis rima kan, A B ataupun A A. Jadi untuk pantun ini menggunakan rima A B. Kenapa cakap A B? Kerana kita tengok suku kata terakhir AT. Okey, suku kata terakhir kita simbolkan sebagai rima A. Suku kata kedua, baris kedua pula kita akan simbolkan sebagai rima B. Jadi untuk baris yang ketiga, rima akhir untuk baris ketiga mestilah sama dengan rima baris yang pertama. Jadi A kembali. Okey, dan untuk baris yang keempat mestilah sama dengan baris yang kedua. Jadi B. Jadilah rima akhir A B. Okey, seterusnya dua baris yang pertama, itu baris yang pertama dan baris yang kedua kita sebut sebagai pembayang. Okey, manakala dua baris yang terakhir, baris ketiga dan baris keempat kita sebut sebagai maksud. Jadi ini adalah pembayang dan juga maksud kepada pantun. Okey, jadi seterusnya suku kata dalam baris. Okey, dalam pantun tersebut, dalam pantun ini cikgu ambil baris yang terakhir, iaitu kalau dibuat menyesal jangan. Okey, cikgu akan analisis. Terdapat 10 suku kata dalam baris akhir ini. Okey, untuk yang pertama, suku kata pertama ka, suku kata kedua lau. Okey, seterusnya dibuat menyesal jangan. Okey, jadi terdapat 10 suku kata dalam satu baris. Baik, sekarang kita akan bergerak kepada aktiviti. Okey, jadi aktiviti ni akan dilakukan apabila kamu dah dapat fahami penggunaan pantun dan apa itu jenis pantun, pantun kiasan dan juga pantun nasihat. Baik, jadi untuk aktiviti ni cikgu ada sediakan satu kuis yang akan kamu semua jawab. Okey, nanti kuis tersebut ataupun pautan untuk kuis tersebut akan diberikan melalui WhatsApp. Okey, jadi selamat belajar dan cikgu harap murid-murid dapat menjawab dengan betul. Sekian, terima kasih.